fatwa ni hadirin hadirat, adakah menipu dalam pilihan raya halal ke haram? Okey ke tak okey? Okey, boleh tanya juga. Hadirin hadirat, adakah orang hormat kepada majlis fatwa? Tuan-tuan, dia minta kita hormat kepada fatwa. Adakah dalam Malaysia ni tata orang hormat kepada fatwa? Nak tengok dia punya senario dia, keadaannya, saya bawa. Negeri Selangor memfatwakan rokok haram. Orang, tuan-tuan, orang hormat ke tak hormat? Ni zaman Islam baru ni. Fatwa masih kekal macam tu. Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz pernah menyatakan sepatut difikir kenapa hadirin hadat tak diberikan keutamaan. Fatwa dah ada dah, tapi masih ada tak orang isap rokok ni? Fatwa dah ada dah, memang haram. Orang hormat ke tak hormat? Orang tak hormat. Hadirin hadat, dalam kereta saya ambil dekat Masjid Syakirin KLCC, koleksi fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan. Salah satu di antara yang difatwakan tak boleh iaitu pergi dekat Tugu Negara itu, kandung ke, buat upacara tak boleh. Itu Majlis Fatwa Kebangsaan. Orang patuh ke tak patuh? Tak patuh lah. Jadi hadirin hadirat, kamu nak orang patuh pada fatwa, kamu kena hormat hadirin hadirat hak yang memang tuan-tuan ada kepada rakyat dalam konteks sebuah negara Islam. Kita tak ada hak tuan-tuan kita bersuara, memang ada. Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Nizamul Qada fil Islami, di mana di antara hak rakyat dalam negara Islam antaranya tuan-tuan iaitu hak untuk diajak berunding, hak untuk mengawasi, tuan-tuan, hak untuk mengawasi, hak untuk menegur, memang ada. Tuan-tuan yang hadirin hadirat muslim muslimat rahimakumullah, orang tak hormat, tuan-tuan, banyak kisah yang boleh menunjukkan hadirat di Malaysia ni orang tak hormat kepada hadirin hadirat, kepada mufti, fatwa yang telah dikeluarkan hadirin hadirat. Datuk Harus Salih Tan Sri Harus Salih Zakaria pernah mengeluarkan satu kenyataan yang murtad di Malaysia 250,000. Orang sokong dia, orang marah dekat dia, orang tanya dia daripada mana dapat figure 250,000. Harus Salih cadang lagi supaya diharamkan cerita Bollywood. Orang marah dekat dia, orang tulis dalam surat khabar mufti ni jumuk sebab oksigen tak boleh masuk kerana diperangkap dengan serban mereka. Bukan dalam surat khabar Harakah yang tulis. Hadirin hadirat, orang tak hormat. Sebab itu hadirin hadirat muslimat, dia kena hormat lah. Tuan-tuan, kebersihan haram tuan-tuan. Tuan-tuan, kita tanya ni, habis dekat Mesir, yang berlaku dekat Mesir, yang berlaku dekat Tunisia, hadirin hadirat bagaimana? Tuan-tuan yang hadirin hadirat muslim muslimat rahimah, kalau tanya ulama muda memang haram dah. Hadirin hadirat, saya cerita sikit tuan-tuan, boleh selinggan saja ni. Hadirin hadirat, antara hadirat saya cuba hadirin hadirat buka YouTube, fahami setiap fakta yang dikemukakan hadirin hadirat oleh ulama muda ni, termasuk Dr. Fadlan, termasuk Dr. Fathul Bari, maka jadi doktor lah hadirin hadirat. PhD-nya PhD yang dibuat di UAE hadirin hadirat terhadap kitab Fadailul Amal yang dikarang oleh Maulana Zakaria Kandhlawi. Dia punya tesis PhD dia. Kita tunggu lah macam mana hadirin bentuk tesis berkenaan apa semua. Okey, adakah hadirin hadirat pemerintah ini sebenarnya yang dikatakan oleh mereka kita kena tarik, kena tegur secara tertutup, tak boleh tegur secara terang-terang, adakah itu pandangan yang mutlak? Adakah itu pandangan yang mutlak? Ada tak contoh daripada salafun as-salih, salafun as-salih yang menegak kepimpinan hadap penguasa pemerintah secara terbuka? Ada ke tak ada? Dia kata tak, kita kena tarik lah, kena cegah tarik terbuka. Tak, dia bukan mutlak pandangan tersebut. Hadirin hadirat, bukan mutlak. Ada tentang yang menyatakan boleh tegar secara terbuka. Itu metod saja, satu cara. Hadirin hadirat, kalau cara tersebut tak berkesan, boleh tegar secara terbuka. Ada tak ada ulama tegar secara terbuka? Ada. Saya bawa cerita malam ni.
Satu, saya nak bermula daripada satu buku yang dikarang oleh Dr. Basir Abdul Rahman yang pernah datang tempat tuan-tuan. Tajuk bukunya 40 kelebihan Nabi SAW. Buku diterbitkan oleh Telaga Biru. Buku nipis saja tuan-tuan. Belilah hadirin hadirat ya. Beliau menterjemahkan daripada satu kitab yang ditulis Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Di awal mukaddimahnya dicerita tentang biodata iaitu Sultan Ulama ini Izzuddin bin Abdissalam, di mana di antaranya Izzuddin bin Abdissalam pernah menegur iaitu pemerintah Syria di ketika secara terbuka. Siapa dia? Ulama yang sangat hebat. Dia tak faham hadis ke? Dia tak faham Quran ke? Tapi dia tegur secara terbuka. Apa kisahnya? Dalam buku tersebut dinyatakan bahawa pada tahun 638 berlaku iaitu pertemuan di antara Saleh iaitu penguasa Syam di ketika itu dengan penguasa Mesir yang bernama Najmuddin Ayyub. Lalu Saleh dan Najmuddin ini sebenarnya anak beranak. Kemudian berbalah ni. Bila mana berbalah, Saleh dia minta tolong daripada Rom. Dia janjikan kepada Rom beberapa wilayah di Syam akan diserahkan kepada Rom kalau dia menolong Saleh menewaskan Najmuddin. Akhirnya Saleh setuju. Dijanjilah. Okey, Rom setuju. Bila mana setuju, diketahui oleh Sultan Ulama, dia tegar secara terbuka. Di mana? Mimbar Jumaat, mimbar masjid. Tegar secara terbuka. Akhirnya dia dilucutkan jawatan daripada mufti. Mufti ni, dia pun pergi ke Palestin. Bila mana pergi ke Palestin, ketika mana Saleh pergi ke Palestin, dia tahu di Palestin di ketika itu ada Sultan Ulama Izzuddin ini. Dia hantar wakilnya minta Izzuddin datang cium tangan dia. Izzuddin menyatakan, aku takkan bagi dia cium tangan aku, dan aku sama sekali takkan cium tangan dia. Kemudian dipenjarakan dalam sebuah kemah. Lalu datang utusan daripada Rom nak bertemu dengan Saleh. Dia dengarlah ada orang baca Quran, sembahyang ni apa semua. Dia tanya kepada Saleh, siapa? Saleh pun ceritalah, nama dia sekian, Izzuddin bin Abdissalam. Kata utusan daripada Rom, kalau tempat kami ni, kami cium tangan dia. Orang yang macam dia ni, tempat kami, kami cium tangan dia. Kami akan minum air basuhan kaki dia. Bermakna betapa dimuliakan, betapa dimuliakan di tempat dia ni. Dia tegar. Muhammad bin Sirin ni seorang tokoh hadis yang sangat terkenal, tegar secara terbuka. Al-Imam Ibn Taymiyah pernah tegar secara terbuka. Cuba kita buka. Sebab tu saya cadang baca satu buku yang ditulis yang bertajuk 60 bibliografi ulama salaf, di mana dalam buku tersebut diceritakan bagaimana Al-Imam Ibn Taymiyah ini dia bawa rakyat apa semua keluar untuk menentang iaitu raja di ketika itu apa semua. Demonstrasi lah tu. Hadirin, sebab itu kalau kamu kata tak boleh tegar secara terbuka, tak betul. Nabi Allah Ibrahim tegar tentang Namrud. Hadirin, cara terbuka ke cara tertutup? Dia tarik Namrud apa semua, nak tegar kamu ni jahat sangatnya apa semua. Dah cara terbuka.